Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome to my channel. Lama tak buat video. Simple Studio, ringkas bukan malas. So hari ni aku terpanggil untuk buat satu reaction video terhadap satu video MS Studio tentang tajuk dia Sijil Kemahiran versus Degree. So okay, video depan aku. Jadi aku nak try untuk react lah apa yang diperkatakan oleh speaker untuk kali ni. So let's go. Hari ni nak cakap pasal sijil kemahiran dengan degree yang biasa yang ada kalau keluar dekat universiti tempatan kan. Bezanya sangat berbeza. Sebab apa tau? Sebab dengan sijil kemahiran tu menunjukkan kita ni boleh buat kerja. Degree tu contohnya kan business management, accounting ke apa, whatever lah kan, pertanian ke apa ke, kita belum tentu lagi pakar atau expert di dalam pekerjaan tersebut. Sijil kemahiran ni lebih fokus. Dia menunjukkan kita bahawa kita telah Poin pertama dia bagi tahu kalau ada sijil kemahiran kita expert tu buat benda tu. Tapi kalau kita ada degree saja kita tak pandai buat kerja. Oi. Sesungguhnya bang, saya cerita kat abang lah kan. Saya cerita kat abang ni kalau abang dengar lah apa yang saya cakap ni. Saya kat degree tu pasal pertanian, apa je pasal pertanian yang saya tak buat tanam pokok saya buat, tebang pokok saya buat, cari serangga saya buat, belah serangga saya buat, bedah binatang saya buat, ternak ikan saya buat. Apa lagi saya tak buat? Semua saya buat. Tapi itulah, tak pandai buat kerja lagi. Tahu dah. Tak apa, kita layan lagi. melalui berbagai core curriculum yang ada pada sistem pendidikan kemahiran tersebut. Sebagai contoh, sijil kemahiran 20% di dalam kelas, 80% di dalam industri sebenar. Di mana dia melakukan aktiviti ni, contohnya kita cakap pasal bunga kan. Macam mana dia bersihkan bunga tu, macam mana dia ambil bunga tu daripada kebun, macam mana dia tanam bunga tersebut, macam mana dia pasang bunga dalam struktur yang agak besar, macam mana kita nak tahu tentang bunga tu hidup berapa lama. Bagi pendapat saya, sijil kemahiran ni lagi wow lah daripada sijil yang ada. Sebab apa? Toke-toke kat sana, diorang tak nak ada orang-orang yang pandai cakap ni. Okey, dia kata sijil kemahiran degree ni bukan, sijil kemahiran ni orang kata lebih power sebab dia lebih berfokus. Sebab contoh je kata kat sini pasal bunga kan. Bila ada kemahiran, sijil kemahiran berkaitan dengan penjagaan bunga ni, dia macam dia lagi power lah. So saya contoh sikit lah, dekat universiti saya lah, ni pengalaman saya dekat universiti, wujudnya satu orang kata sistem subjek elektif. Subjek elektif lah di mana okey, dia lebih berfokus pada topik-topik yang lebih kecil. Kalau nak belajar pasal pertanian, orang kata hasil tanaman organik, ambil lah saja berkaitan dengan organik, tanaman organik, apa segala benda yang berkaitan dengan organik apa semua. Nampak? Dia bukan dia, okey, kita ada subjek teras. Subjek teras ni saya boleh katakan subjek yang kata sangat general lah, orang kata. Dia tak general sangat lah, tapi dia besar dia punya skop dia. Tapi wujudnya saja elektif yang mana dia lebih memfokuskan kepada orang kata topik-topik yang lebih kecil, skop yang lebih kecil. Gitu. So tak apa, kita layan lagi. Dia nak buat kerja. Nanti kan dia cakap, "Ayah, you cerita banyak sembang kari, kerja tak tahu bikin apa cerita. Gaji 3,000, 4,000, 10,000, tapi buat kerja tak tahu." Itu yang membuatkan orang-orang luar marah tu. Kan? So skill tu penting. Sijil kemahiran ni dia ada sijil kemahiran, diploma kemahiran. Okey, dia kata lagi, dia kata toke-toke kat luar ni, dia kata kalau orang kata apa? Dia kata toke-toke abang, kalau tak pandai buat kerja, dia kata macam ni, toke-toke marah. Kalau sembang banyak teori-teori semua tahu tapi kerja tak tahu. Okey. Dia macam ni abang. First of all, kita ni kalau kita ada skill,
bagi saya lah, ni saya punya orang kata apa, saya punya pendapat lah. Kita ni kalau ada skill tapi kita tak ada critical thinking tu, orang kata kita ni senang dijadikan kambing hitam lah. Itu yang pendapat saya. Maknanya kalau kita ada skill kan, tapi kita tak pandai macam mana kita nak berfikiran, orang kata kita nak how to bercakap dengan society, macam mana kita nak handle personality seseorang kan, macam mana kita nak handle the situation, critical thinking tu tak ada. Senang cerita kita ada skill ni, orang ada skill ni tapi dia tak ada benda, senang je jadi orang kata, senang cerita orang suruhan, senang jadi orang suruhan lah. Itulah pendapat saya. Pendapat orang lain saya tak tahu kan, itu pendapat saya. Tak apa, kita layan lagi. Diploma lanjutan kemahiran. Apa bezanya dengan degree atau diploma kemahiran ni? Bezanya adalah sijil kemahiran ni dia memang melakukan aktiviti industri tu secara berterusan. Degree yang ada yang dekat universiti ni, dia cuma belajar teori saja. Pemilik syarikat atau CEO orang besar-besar ni, diorang lebih bijak sekarang. Diorang lebih tahu. So maknanya dia tak nak jadikan satu company tu, company besar tu, company contohnya company A, company transporter ke, company dekorasi ke apa ke, dia tak nak buang masa nak ajar lagi benda tu. Zaman dah maju, dah pantas toke-toke atau pemilik syarikat ni dia nak cari duit, dia nak maksimumkan keuntungan. Kalau dia untung pun dia akan buat apa? Dia akan sedekahkan atau bagi beasiswa ke orang lain. Dia tak nak jadikan syarikat dia adalah sebagai makmal. Itu pendapat saya lah. Nak jadi orang yang hebat, bos tu dia kena belajar daripada bawah sampai atas. Dia kena tahu everything. Kalau dia tak tahu, senanglah kena kencing. Kalau orang ni memang dia betul dah kemahiran, so budak-budak yang bawah ni macam baru nak naik ni, dia nak kencing orang atas pun tak boleh juga kan. Sebab apa? Dia kata kau tak payahlah nak kencing, aku lagi terer daripada kau. So kemahiran tu penting bagi sebab saya pada zaman sekarang lah. Sijil kemahiran tu okey. Kalau saya tahulah kan, kita ada time capsule kan, saya tak nak ambil ni benda-benda ni, baik saya ambil kemahiran tu. Sebab apa? Saya tak nak buang masa tu penat weh. Adik-adik kat luar sana yang tak berjaya tu, peluang anda kat luar tu masih lagi ada. Uncle ni dia kata the next point yang dia beritahu kat sini, dia kata to be someone a good leader, kita kena ada a good skill. Tak semua, ini orang-orang yang aku kenal lah, based on pengalaman aku, tak semua orang tu dia jadi bos sebab dia ada sertifikat. Semuanya based on pengalaman. Mostly yang aku kenal kan, dia tak ada sertifikat pun, tapi dia terpaksa ambil sertifikat untuk jadikan dia, orang kata, deserve to be a leader. Contohlah, ada situasi aku yang aku kenal someone ni, dia nak jadi bos. Dia nak jadi bos satu syarikat, tapi dia ada skill, tapi dia tak ada sertifikat. Contohnya dia senang cerita tak ada degree lah, senang cerita. Contoh lah. Tapi dia nak jadi bos, dia kena ada degree. So dia terpaksa ambil degree tu just untuk melayakkan dia dapat bos, jadi bos. Nampak? Itu benda yang, orang kata apa, tak semestinya kau skillful terus kau boleh jadi, orang kata, a good leader. Banyak benda lagi. To be a good leader bukan setakat skill yang kau kena belajar. Macam-macam aku tak tahu lah. Based on aku punya pengalaman, to be a good leader bukannya setakat kau kena belajar skill pekerjaan kau. Banyak skill communication, orang kata skill untuk memahami setiap pekerja-pekerja kau pun. Orang kata jiwa manusia, kau nak faham ni orang punya perasaan kan. Kau cakap macam ni betul ke? Macam kau cakap, tak semua orang, tak semua pekerja kau kena layan dengan cara yang kata sama. So maknanya macam aku sekarang, tak semua orang, macam mana aku cakap, susah. Tapi itulah, a good leader tak semestinya dia sangat skillful. Skillful tu perlu, tapi banyak lagi benda. Macam aku cakap tadi lah, orang kata apa, ada orang dia nak jadi bos, dia sangat skillful, dia kemahiran dia, pengalaman dia banyak, tapi dia tak boleh jadi bos sebab dia tak ada sertifikat. Itu je tak ada. So dia kena ambil juga sertifikat tu untuk melayakkan dia jadi bos. Okay. So video nak habis tu, kita habiskan terus.
SPM bukan pandai pun, tapi Angka boleh cakap orang putih dekat overseas tau. Boleh kerja sama dengan Mak Saleh tau. Sebab apa? Sebab Uncle ada kemahiran, saya ada kemahiran. So kalau kita tak ada kemahiran, orang tak nak kawan kita. Pada situ, satu kemahiran dan satu lagi kena ada ilmu. Ilmu tu dalam 20% tak apa. 80% tu, 80% tu kita kena kemahiran. Kita boleh jadikan kita jadi lebih bagus. Okey, dia kata kalau boleh, kalau dia kata ada masa lah, orang kata ada time machine ke apa kan, dia kata dia tak nak jadi, tak nak lah ambil benda ni semua kan, dia nak terus ambil kemahiran. Okay, aku faham benda tu, degree sangat penat. Dia tak lah, penat lah. Aku penat punya degree, aku 5 tahun, siap ada extend lagi. Nanti aku buat video pasal cerita extend aku kan, macam best lah kan. Okay, degree sangat penat, tapi orang kata kita ni, selagi mana kita boleh menuntut, kita menuntut. Tak kisahlah dengan cara apa pun. Tak kisahlah kau menuntut secara teori ke, secara kemahiran ke, selagi mana ilmu tu kau boleh tuntut, kau tuntut lah. Aku tengok kat MS Studio ni, aku suka gila tengok MS Studio, serius. Banyak benda yang aku boleh belajar, walaupun bukan bidang aku pun. Just knowledge. Orang kata macam tu, macam aku tengok last video Alan kan pasal law. Maknanya orang kata apa, adakah kalau aku kena jadi ni ke? Kalau aku belajar, kata apa, aku kena masuk bidang law ke untuk aku tahu pasal law? Maknanya selagi mana kau boleh menuntut, kau menuntut lah. Penat tu penat, tak kisah kau tanya budak jadi satu pun, dia belajar pun dia akan kata penat. Kau budak tadika pun kau balik, penat mak kan. Aku kecil tu sama tak, penat sekolah tadika pun penat. Sebab menuntut ilmu tu dia ada fasa dia. Okay, Fasa sekolah rendah, penat dia sekolah rendah lah. Fasa universiti, penat dia lain pula. Dia bukan setakat belajar. Kat universiti ni bukan setakat belajar. Kau penat, kau nak belajar pasal roommate, belajar pasal kehidupan kau, belajar pasal universiti punya program. Banyak benda kau nak belajar. Tu yang penat sebenarnya. So itulah, orang kata apa, kita ni tak perlulah nak menidakkan mana-mana pihak. Orang kata kau nak, contoh kalau aku nak belajar Al-Quran pun, tak nak aku sentuh Al-Quran, tak best. Contoh kalau aku nak belajar senang cerita, orang kata yes, sebaik orang kata kita kalau nak belajar kita ada guru. Okay, tu penting lah, kita nak belajar kita ada guru. Tapi belajar ni macam aku cakap, dia banyak benda kita boleh belajar. Sekarang ni media kita, okay, macam ni lah aku cerita. Aku sebagai universiti ni kan, the best thing yang aku rasa kan adalah critical thinking. Aku budak pertanian, tapi aku tak kata aku ni pro gila pasal pertanian. Aku ada knowledge, tapi aku tak ada skill. Tapi dengan sikit skill tu, aku boleh, orang kata, kembangkan dia untuk cantumkan dengan bidang-bidang yang lain. So tu sebab sekarang aku, orang kata, aku bekerja, orang kata bidang peternakan lah. Dia bawah pertanian, tapi dia, aku belajar sepokok. Tapi sekarang aku kena kerja dalam bidang binatang. Dia lain tau, dia lain. Binatang dengan pokok ni lain. Tapi dengan skill yang ada pada binatang ni, yang aku belajar pasal pokok ni, aku boleh relatekan sikit dengan, orang kata apa, binatang ni. So maknanya itulah tugas kita pula sebagai orang yang ada ilmu, ada skill ni. Kita tak perlu lah orang bagi A, kau just apply A. Tak jadi lah. Kau kena faham ilmu ni kita dapat, dan kita kena kembangkan, kita kena cantumkan. Kalau aku dapat A, macam mana aku nak cantumkan dengan B? Okay, bila aku dah dapat B, macam mana aku nak cantumkan dengan C kan? So itulah maknanya ilmu. Tak ada benda yang penat, tak ada benda yang tak penat dalam dunia ni. Kadang-kadang kau tidur pun penat. So itulah aku punya sikit pesanan ringkas. Aku tak ada berita, just aku nak ulas balik lah, orang kata pendapat aku. Okay, kepada brother MS Studio ni, yes, awak sangat hebat menghias bunga. Saya tak pernah hias bunga, tapi dulu kat UCT saya adalah subjek bunga, tapi saya tak ambil, saya tak minat. tapi tak apa, lain orang lain dia punya ni. Kalau sebab pengalaman apa,
speaker ni mungkin aja banyak kepada segi kemahiran, tak boleh, saya tak salahkan, mungkin itu laluan dia. Tapi saya sebagai orang yang kata ambil degree, siap extend lagi kan, extend setahun kan, tu saya rasa degree ni orang kata dia ada nilai dia. Semua benda ada nilai. Setiap ilmu tu bernilai, semua benda ada nilai. Setiap sertifikat tu ada nilai dia, kat mana kita nak letak dia. Okay, sekian sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk like, share and subscribe this YouTube channel. Okay, jumpa di next video. Ciao.